Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar cikgu? Semoga sihat-sihat, alhamdulillah semuanya. Okey, hari ini kita sambung lagi unit 4.4 iaitu pemasaran hasil pertanian. Okey, pemasaran. Apa yang dimaksudkan dengan pemasaran? Pemasaran ni adalah kegiatan menyalurkan produk dan hasil produk daripada petani kepada pengguna. Kegiatan bermula daripada peringkat pengumpulan, pemprosesan, pembungkusan, pengiklanan, penyimpanan dan menjual. Seperti kita belajar pada subjek yang lepas, pada unit yang lepas. Okey, seterusnya kita tengok kepentingan pemasaran hasil. Apa pentingnya pemasaran hasil kepada kita? Okey, yang pertama, sebagai pembekalan asas tempatan. Okey, membekalkan dia bermaksud sebagai pembekal tempatan, memenuhi keperluan makanan penduduk. Okey, tempatan tu maksud kawasan kita, daerah kita, negeri kita dan negara kita. Okey, untuk pemasaran ke luar negara. Okey, memindahkan keluaran pertanian dari negara pengeluar ke negara pembeli. Okey, kita mengeksport, bermaksud kita mengeksport hasil pertanian kita ke luar negara. Seterusnya, membantu kewujudan sistem kemudahan tertentu sebagai kemudahan lain yang wujud seperti pelabuhan, perkapalan, insurans, bank, penyimpanan, promosi dan juga maklumat pasaran. Okey, bila adanya pemasaran, segala kemudahan lain akan wujud. Pelabuhan, perkapalan, insurans. Okey, yang seterusnya, membantu meningkatkan pengeluaran pertanian. Keyakinan pengeluar terhadap kecekapan dan keberkesanan sistem pemasaran mendorong meningkatkan kualiti dan mutu pengeluaran pertanian. Seterusnya, membekalkan keperluan kepada unit pengeluaran. Menyediakan keperluan asas lain dalam bidang pertanian seperti buruh, biji benih, bahan kimia, jentera dan sebagainya. Okey, seterusnya kita tengok masalah. Okey, apa masalah pemasaran hasil pertanian yang biasa dihadapi oleh para petani? Yang pertama, kita ada 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6. Ada 6 masalah utama pemasaran hasil pertanian. Okey, yang pertama, ketidakstabilan harga. Okey, ketidakstabilan harga ni berlaku apabila penawaran dan permintaan ni. Kamu kena ingat, penawaran dan juga permintaan yang tidak menentu menyebabkan harga hasil tidak stabil, menimbulkan masalah kepada petani yang kekurangan sumber dan mengakibatkan ketidakstabilan pendapatan petani. Okey, ketidakstabilan harga ni dia memberi masalah kepada kebanyakan para petani. Okey, kedua, penawaran dan permintaan bermusim. Okey, permintaan komuniti pertanian dipengaruhi oleh acara sambutan perayaan dan perubahan pendapatan pengguna. Okey, kalau kita tengok daripada sambutan perayaan, apa yang dimaksudkan dengan sambutan perayaan? Okey, kita sedia maklum, apabila sesuatu perayaan berlaku, kita tengok pada perayaan kita lah. Bila sambutan perayaan tu permintaan tinggi. Contohnya ayam pedaging. Okey, itu sebabnya apabila ada sambutan perayaan, kebiasaannya kerajaan akan menetapkan harga shilling bagi beberapa jenis produk pertanian. Sebagai contoh, ayam, telur, bawang merah. Okey, semua tu adalah bertujuan untuk menstabilkan harga. Okey, penawaran hasil dipengaruhi oleh cuaca dan amalan perladangan petani. Okey, hasil juga dipengaruhi oleh cuaca. Okey, baru-baru ni
kita dikejutkan dengan kenaikan harga bawang yang begitu tinggi. Bawang besar, kata salah saya, sekitar 10 ke 12 ringgit sekilogram. Sebabkan apa? Disebabkan bawang besar itu kita import daripada negara India, negara-negara yang mengeluarkan bawang menghadapi masalah cuaca, masalah dari segi pengeluaran. Okey, seterusnya kekurangan saluran pemasaran. Maksudnya kita nak memasarkan tapi kita kurang saluran pemasaran tu. Biasanya dia berlaku dalam skala yang besar lah. Kalau kita mengeluarkan cili, kita mengeluarkan sayur-sayuran, kita mengeluarkan sayur-sayuran buah dalam skala yang besar, biasanya kita akan menghadapi kekurangan saluran pemasaran. Okey, saluran pemasaran yang terhad. Farma membantu petani memasarkan hasil tapi harga yang ditawarkan rendah, menyebabkan petani kurang berminat. Okey, kos margin yang tinggi. Okey, penawaran dan permintaan yang tidak menentu menyebabkan harga hasil tidak stabil, menimbulkan masalah kepada petani yang kekurangan sumber dan mengakibatkan ketidakstabilan pendapatan petani. Okey, seterusnya kekurangan maklumat pasaran. Permintaan komuniti pertanian yang dipengaruhi oleh acara sambutan perayaan dan juga perubahan pendapatan pengguna. Penawaran hasil dipengaruhi oleh cuaca dan amalan perdagangan petani. Okey, kekurangan infrastruktur pemasaran. Saluran pemasaran yang terhad. Farma membantu petani memasarkan hasil tapi harga ditawarkan rendah, menyebabkan petani kurang berminat. Ada 6 kamu kena ingat 6 faktor masalah pemasaran hasil pertanian. Okey, seterusnya strategi pemasaran. Okey, apa yang kita boleh tengok pada strategi pemasaran? Okey, yang pertama produk. Produk tu adalah hasil, barang atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh pengeluar kepada pengguna. Perkara yang perlu diberi tumpuan ialah pelbagai produk, kualiti, reka bentuk, menetapkan ciri, nama, jenama, pembungkusan, saiz, perkhidmatan dan jaminan dan juga ganjaran. Okey, semua tu perlu Semua ni biasanya usahawan petani akan ambil kira ni semua ni. Okey, biasanya kalau kita tengok, kita tengok kepada kita nak beli sesuatu produk pertanian tu, biasanya kita tengok kepada jenama. Sebagai contoh beras, kita ada beras Jati, kita ada beras Faizah. Okey, kebanyakan orang tengok pada jenama. Kedua, pembungkusan juga biasanya akan menarik perhatian para pengguna bagi tujuan pembelian. Saiz, perkhidmatan, jaminan dan ganjaran. Seterusnya, menghasilkan produk yang berdaya saing. Strategi pemasaran. Okey, dari segi harga kita tengok. Harga, nilai suatu barang atau perkhidmatan yang dinyatakan dalam bentuk wang. Penentuan harga perlu mengambil kira segala kos yang ditanggung oleh pengeluar. Okey, seterusnya tempat yang strategik membantu kejayaan pemasaran. Okey, tempat yang strategik ni penting. Kita nak memasarkan sesuatu produk pertanian, mestilah kena pada tempat dia. Okey, tempat strategik meningkatkan penjualan, manakala tempat tidak sesuai mengurangkan pembelian. Okey, saya harap kamu faham sebab kamu dah belajar di dalam subjek perniagaan. Okey, peniaga perlu memastikan tempat dipilih dapat memudahkan pengguna mendapatkan produk mereka. Contoh, pasar awam, pasar tani, pasar malam dan pasar raya. Okey, maksud apabila pelanggan pergi ke pasar awam, dia akan dapat semua barang-barang hasil pertanian yang dikehendaki, ataupun pasar tani. Okey, seterusnya kita tengok promosi. Macam mana kita nak promosi sesuatu hasil pertanian kita. Strategi komunikasi di antara peniaga dengan pengguna, melibatkan komunikasi dua hala daripada pengusaha kepada pengguna dan sebaliknya. Kaedah promosi barangan melalui pengiklanan, promosi jualan perseorangan, publicity dan juga pemasaran langsung. Itu adalah salah satu strategi lah.
Tujuan promosi adalah memberitahu, mengingatkan, memujuk pengguna untuk membeli barangan dan perkhidmatan. Okey. Seterusnya kita tengok peranan promosi. Okey, ni pentingnya peranan promosi. Apa peranan promosi? Pentingnya promosi ni. Okey, menyampaikan maklumat kepada pengguna. Kita nak jual sesuatu produk, nak mempromosi sesuatu produk, yang penting maklumat kepada pengguna tu kena sampai. Okey, mewujudkan pasaran baru. Macam mana kita dapat menghasilkan pasaran yang baru. Okey, mengekalkan pasaran yang sedia ada. Meningkat dan meluaskan pemasaran. Macam mana kita nak meningkat dan nak meluaskan kita punya pasaran kita. Mewujudkan dan mempengaruhi pengguna. Okey, macam mana kita nak memujuk? Bukan memujuk silap. Memujuk dan mempengaruhi pengguna. Macam mana kita nak memujuk pengguna supaya menggunakan hasil, supaya membeli hasil pertanian kita tu. Okey, memantapkan imej barang syarikat, mengatasi persaing luar. Okey. Seterusnya, produk kehendak pasaran. Okey, kehendak pasaran ni. Kehendak pasaran, kamu jadikan diri kamu sebagai kehendak kita sebagai pengguna. Okey, yang pertama produk. Yang kedua, kita tengok harga. Kita akan banding beza harga. Okey, rupa luaran. Kita tengok dari segi packaging dia, dari segi kualiti dia. Okey, sasaran pengguna dan keselamatan makanan itu sendiri. Okey, seterusnya kita tengok. Tak, saya nak adjust dia punya ni. Dia punya jadi kecil pula. Okey, seterusnya kita tengok produk. Okey, produk pertanian bukan saja dalam bentuk bahan mentah, tapi juga menyediakan pelbagai makanan hasil daripada pertanian. Contohnya padi sebagai beras, tepung, beras atau biskut. Okey, produk daripada satu produk hasil pertanian tu kita boleh hasilkan produk hiliran. Dia bagi contoh kat sini, padi sebagai beras, tepung beras atau biskut. Dia buat daripada satu produk tu, dia hasilkan banyak produk hiliran. Okey, sawit. Daripada minyak sawit tu, selain daripada penggunaannya sebagai minyak masak, dia boleh juga menghasilkan sabun dan pelbagai jenis produk. Okey, harga. Penetapan harga. Kita tengok, okey. Harga. Penetapan harga mengambil kira mutu, nilai dan kos pengeluaran serta masa, tempat, musim, pilihan individu, tahap pendapatan dan permintaan luar negara. Okey, rupa luaran, nilai estetika iaitu saiz, warna, persembahan dan pembungkusan menarik sebagai nilai tambah produk. Okey, rupa luaran. Kita biasanya kita akan tengok dua benda. Yang pertama kita tengok harga, dan yang kedua kita tengok packaging dia, rupa luaran lah. Kita tengok sama ada menarik tak menarik. Saya suka tengok satu produk tu. Shampoo kalau kamu tengok shampoo berjenama Rejoice, boleh katakan dalam 2-3 tahun sekali dia akan tukar dia punya packaging dia tu, dia punya botol tu, bentuk botol tu. Okey, sasaran pengguna, mengenai pasti pengguna dari segi umur, jantina, cita rasa, status sosial dan juga lokasi jualan. Selain itu iaitu keperluan, kehendak dan kemampuan pembeli. Okey, keselamatan makanan. Okey, keupayaan dan kekuatan sesebuah negara menghasilkan makanan sebagai asas keperluan rakyat. Keupayaan ditentukan oleh faktor bekalan, mudah diperolehi, harga munasabah dan keselamatan kualiti itu sendiri. Okey, aktiviti pemasaran kita tengok. Petani, pengguna. Ada dua, petani, pengguna. Okey. Penjual, pengurus kewangan, pengangkutan. Dia ada saling berkait. Okey, penjualan lah kita tengok. Penjualan merupakan satu proses menjual produk kepada pengedar atau pembeli akhir. Itu penjualan. Aktiviti yang melibatkan pemborong pasar tani. Okey, pengeluar berhubung terus dengan pelanggan. Okey, ataupun menjual sendiri, mempercepatkan peluang hasil dan pusingan tunai kepada pengeluar. Okey, kamu tanam suatu produk petani tu, kamu tanam suatu produk, kamu hasilkan suatu produk. Okey,
okey, melalui penanaman kamu, dan kamu terus menjualnya kepada pelanggan lah, kepada orang yang nak membeli tu. Okey, hasil dapat digunakan untuk kegunaan sendiri pengeluar. Okey, pemborong pasar awam. Pemborong telah ada pembekal tetap. Untuk menjadi pembekal, kuantiti diperlukan cukup untuk menampung permintaan yang berterusan. Okey. Dari segi keuangan, kedudukan keuangan kukuh membantu memajukan dan meningkatkan bidang usaha. Sumber keuangan diperoleh melalui modal sendiri. Okey, ingat, sumber keuangan ni kita boleh dapat daripada modal sendiri ataupun perkongsian, kita berkongsi, ataupun pinjaman daripada agensi tertentu. Okey, pengangkutan merupakan saluran pengedaran yang intensif untuk mengangkut serta menghantar produk ke tempat pengeluaran seterusnya sampai ke pengguna. Hasil boleh diangkut melalui udara, jalan raya, jalan kereta api atau jalan air. Pemilihan jenis pengangkutan perlu mengambil kira faktor kos yang terlibat. Harga pasaran. Kita tengok. Ketidakstabilan harga menggugat rancangan pengeluaran dan pelaburan. Memberi kesan kepada petani kecil. Biasanya petani kecil akan terkesan dengan ketidakstabilan harga. Harga pasaran terdiri daripada harga ladang. Okey, harga ladang, harga di ladang, harga borong dan harga runcit. Tiga benda berbeza. Kalau kita tengok, harga ladang lain, harga pemborong lain, dan harga peruncit lain. Perbandingan harga pasaran. Harga tanaman di pasaran sentiasa berubah, terutamanya barangan segar dan mudah rosak. Okey. Maklumat mengenai trend harga dapat membantu pengeluar meminimalkan risiko dan membuat keputusan berkaitan penanaman, penyimpanan dan juga pemasaran hasil tanaman. So, kita tengok perbandingan harga pasaran. Okey, kita bagi kepada dua, masa dan lokasi. Kita tengok masa. Hari biasa, musim perayaan. Harga berbeza. Harga hari biasa dengan musim perayaan berbeza. Biasanya musim perayaan ni harga lebih tinggi berbanding hari biasa. Okey, seterusnya kita tengok lokasi. Bandar dan luar bandar. Biasanya bandar ni harga lebih mahal berbanding luar bandar. Okey. Seterusnya kita tengok apa yang menentukan harga pasaran. Lagi, keadaan cuaca yang tidak menentu, hujan yang berlarutan, permintaan tinggi daripada negara jiran, kekurangan tenaga asing bagi sektor perladangan, kenaikan harga input pertanian, permintaan mendadak musim sekolah dan perayaan. Okey, itu menyebabkan harga suatu produk pertanian tu boleh meningkat. Okey, apa menyebabkan harga jatuh? Pengeluaran sayur tidak terkawal, berlaku lambakan sayur. Okey, pemberian intensif oleh kerajaan menyebabkan pengusaha menambah pengeluaran mereka. Okey, lambakan sayuran yang diimport di pasaran. Kempen Bumi Hijau menggalakkan penduduk menanam sendiri sayur. Penurunan kualiti tanaman, pengurangan penggunaan racun perosak untuk jaminan kos. Okey, semua faktor ni menyebabkan harga hasil pertanian kita akan berkurangan. Okey. Okey, sekat situ je untuk hari ini. Okey, kita tengok, kita flashback balik. Kamu kena ingat key point ni. Okey, sebab apa harga boleh meningkat? Sebab apa harga satu produk boleh menurun? Okey, perbandingan harga pasaran. Apa yang menentukan? Masa dengan lokasi. Okey, harga pasaran kita tengok. Kamu boleh buat ulang kaji nanti, boleh tengok buku teks lah. Okey, untuk latihan, kamu siapkan latihan saya yang saya beri pada hari Isnin. Okey, lepas tu saya tak pastilah sama ada kamu buat tak amali yang saya suruh buat tu yang melibatkan racun organik. Kalau boleh kamu buat dan hantar video kepada saya lah. Saya nak tengok kamu punya hasil daripada pembuatan racun organik
sebenarnya bila kamu buat racun organik tu, kamu boleh guna di rumah kamu sendiri untuk tanam tanaman yang kamu tanam. Okey, bagi keluarga yang mengerjakan sawah padi bendang, boleh digunakan untuk kegunaan di sawah padi. Okey, cikgu rasa sekat itu je kelas cikgu untuk hari ini. Okey, harap kamu semua dalam keadaan sihat, sejahtera, dapat menjalankan kehidupan seharian, dapat menjalankan PDPR dengan sempurna, jaga diri baik-baik. Okey, insyaAllah kalau tak ada arah melintang, minggu hadapan kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.